Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'd. InsyaAllah kita sambung bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Hadis yang seterusnya masih lagi berkenaan ataupun dalam bab iman berkaitan dengan kalimah thayyibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Rawahu Abu Ya'la. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah persaksian kalimah la ilaha illallah sebelum kamu tidak dapat menyebutnya, yakni kerana mati ataupun sakit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Sekali lagi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, perbanyakkanlah." Ada perintah pada Nabi SAW supaya kita sentiasa memperbanyakkan. Kita hendaklah perbanyakkan min syahadati alla ilaha illallah, daripada penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Jadi dari segi banyak ini, sama ada dengan kita mewiridkan, mengulangkan la ilaha illallah, ataupun kita memperteguhkan, memperbanyakkan penyaksian kita tentang kandungan kepada kalimah la ilaha illallah sebelum kamu tidak dapat menyebutnya, yakni kerana mati ataupun sakit. Satu hadis yang pendek. Seterusnya kita tengok hadis yang seterusnya. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tahu dengan yakin bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah, maka ia akan memasuki syurga. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tahu bahawa dengan yakin bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan selain daripada Allah, melainkan Allah, akan memasuki syurga. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu statement, satu pernyataan, satu statement bahawasanya siapa-siapa yang mati, maknanya dia ni hidup dan akhirnya meninggal dalam keadaan dia ini meyakini, dia tahu dan meyakini bahawasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah, tidak ada satu pun yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk syurga. Jadi ini adalah nak beritahu kebesaran, kepentingan, keutamaan, kelebihan, nilai yang dikatakan iman. Maknanya seolah-olahnya Nabi SAW nak beritahu apa sahaja keadaan hidup dia, tapi kalau dia mati itu sebagai seorang yang meyakini bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Dia yakin Allah sajalah Tuhan yang layak disembah, hanya dialah, hanya Allah sahajalah satu-satunya yang paling layak disembah. Maka di sinilah Allah Subhanahu, Nabi SAW bagi tahu bahawasanya orang yang mati dalam keadaan walaupun iman yang begitu simple begini pun, maka dia ada andalan, dia ada dia punya cagaran dia dengan Allah SWT, dia akhirnya akan dimasukkan dalam syurga. Cuma dakhala jannah, tu masuk syurga itu kita tak tahulah sama ada dah berapa ratus tahun dulu masuk neraka ke, waliyahulillah. Kita harapkan kita ni masuk syurga tanpa perlu lagi balas dengan siksaan di dalam neraka lah. Tetapi paling kurang pun kita kena yakin ketinggian kalimah la ilaha illallah ini
orang yang mati dalam hati dia ada la ilaha illallah, maka dia dapat satu jaminan yang bahawasanya akhirnya dia akan masuk syurga juga. Hadis yang lain, an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu anna Allah haqqun dakhala al-jannah. Rawahu Abu Ya'la. Ini juga hadis daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tadi daripada riwayat Muslim, ini daripada riwayat Abu Ya'la. Katanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia tahu dengan yakin bahawa Allah itu adalah hak, bahawa Allah itu adalah benar, kewujudan Allah, Tuhannya Allah, rububiyahnya Allah, ketuhanan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, akan memasuki syurga. Dakhalal jannah, masuk syurga. Orang yang mati dalam hati dia tu membenarkan Allah itu Tuhan, meyakini dengan benar, dengan hak bahawasanya Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan. Jadi orang ni akan masuk syurga pada akhirnya. Hadis yang seterusnya, an Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, inni ana Allah la ilaha illa ana, man aqarra li bit tauhid dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Rawah Asy-Syairazi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menukilkan sebuah hadis kursi bahawa Allah Taala berfirman. Maknanya di sini Nabi pula meriwayatkan daripada Allah Taala, dan benda ni bukannya dalam bentuk wahyu Qurani, wahyu Quran, dia hadis kursi. Jadi Nabi SAW mengungkapkan, menceritakan Allah Ta'ala kata, inni ana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan daku. Sesiapa yang berikrar dengan mentauhidkan daku, maka dia telah memasuki kotaku, telah memasuki kubuku. Sesiapa yang memasuki kotaku, terpeliharalah dia daripada azabku. Dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan daku. Sesiapa yang berikrar dengan mentauhidkan daku, maka dia telah memasuki kotaku. Sesiapa yang memasuki kotaku, terpeliharalah dia daripada azabku, yakni azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Syairazi. Jadi dalam hadis ini dinyatakan juga sekali lagi bahawasanya siapa-siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, aqarra, yang mengikrarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, maha wujudnya Allah, maha esanya Allah Taala. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab akidah ni, dalam kitab-kitab tauhid, Allah Taala ni sifat dia adalah zat yang wajibul wujud. Allah Taala ialah zat yang wajibul wujud, wajib wujud dia tu. Allah Taala ini wujud. Lepas tu sifat wujud dia tu samalah, makna sifat wujud dia tu lah baru datangnya Ahad. Dia wujud, dan wujud Allah Taala itu Ahad, Esa. Esa Allah Taala tu bukan setakat esa di dalam alam yang dia buat ni. Bukan kata macam agung. Kalau kita kata agung, dialah agung, yang dia pertuan agung dalam Malaysia je lah. Pergi ke Thailand ada agung lain pula, dia panggil maharaja ke apa pula. Pergi ke Brunei ada agung lain pula, dia panggil Sultan Brunei. Allah Ta'ala ni dia Tuhan yang esa, sama ada dalam lingkungan alam yang dicipta ataupun di luar alam yang dia cipta. Allah Ta'ala itu satu-satunya Tuhan. Bukan kata alam ni Allah lah Tuhan, lepas tu ada pula Tuhan lain dia buat alam dia sendiri pula. Pun tak, bukan macam tu. Apatah lagi kalau kita nak kata Allah Ta'ala itu dalam alam yang sama ni ada banyak Tuhan lain pula. Ada 2, ada 3, ada 4. Lagilah tak betul.
Jadi yang pertama sekali, Allah Ta'ala itu hak wujud Allah Ta'ala itu adalah benar, dan Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wajib, mesti wujud. Manakala kita alam-alam yang lain, makhluk-makhluk lain ni hanyalah harus saja wujud. Sebab Allah Ta'ala nak buat, maka kita ada. Sebab Allah Ta'ala nak jadikan manusia. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia ni satu masa yang mereka tak pernah disebut pun. Maknanya sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia, manusia tidak ada. Harus sahaja Allah Ta'ala nak jadikan. Harus sahaja. Harus sahaja. Jadi ni kita kena jazam betul-betul, kita kena tahu betul-betul. Jadi sifat Allah Ta'ala wujud, dan Allah Ta'ala itu tauhid dia. Esa dia, kita mentauhidkan Allah. Dan esa Allah Ta'ala ini pula barulah mari dengan sifat-sifat yang lain tu. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, apa semua tu ialah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sama ada sifat tu sifat zatiyah dia, ataupun sifat salbiyah dia, ataupun sifat ma'aniyah dan sebagainya, kan? Jadi itu kita kena belajar lain lah. Tapi yang penting ialah seorang yang mati dalam keadaan dia mengikrarkan, benar-benar menegaskan dengan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata orang macam ni dia dah masuk dalam kubur aku, maka terselamatlah dia daripada azab. Dan dalam hadis-hadis yang sebelum ini menunjukkan bahawasanya betapa tinggi kalimah la ilaha illallah. Kerana orang yang dalam hati ada la ilaha illallah, maka dia ada cagaran di depan Allah Ta'ala esok untuk dia selamat daripada neraka dan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik untuk kita faham perkara ni, kita dapat hayati dan bawa dalam kehidupan kita. Seterusnya kita dapat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin wa syukruhu syukrul hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, ya Tuhan kami, kepada Tuhan tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha memerhatikan setiap tingkah laku kami, ya Allah, yang sangat memahati setiap apa yang terdetik dalam hati kami, ya Allah. Wahai Allah, dengan berkatnya Ramadan ini, ya Allah, dengan berkatnya 10 akhir Ramadan ini, ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah, ampunlah dosa kami sekeluarga, ya Allah. Ampunlah dosa setiap umat yang ada kalimah la ilaha illallah dalam hati mereka, ya Allah. Dan kepada yang tidak ada kalimah ini, ya Allah, Kau sebarkanlah hidayah-Mu, ya Allah. Biarlah mereka terkesan dengan hidayah-Mu, ya Allah, sebagaimana terkesannya manusia dengan virus COVID-19 ini, ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, ampunlah segala dosa kami, ya Allah. Berilah taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kami kepada jalan yang lurus, ya Allah, sehingga kami dapat menghargai nikmat Ramadan ini, ya Allah, dengan pengisian dengan amal-amal yang saleh, ya Allah. Berilah pada kami kekuatan untuk tawajuh atas amal kami, ya Allah, mencari redha-Mu, ya Allah, mencari kegembiraan-Mu pada kami, ya Allah, sehingga Kau suka dengan kami, ya Allah. Wahai Allah, janganlah Kau biarkan kami terhindar, ternafi daripada rahmat-Mu, berkat-Mu dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Wahai Allah, bantulah kami untuk terus fokus, ya Allah, untuk terus tawajuh, ya Allah, padamu, ya Allah, mencari redha-Mu, ya Allah, melalui amal-amal yang Kau sukai, amal saleh kami, ya Allah. Wahai Allah, Kau jagalah puasa kami, salat kami, ya Allah, Kau jagalah Quran kami, ya Allah, Kau jagalah tahajud kami, ya Allah, Kau jagalah zikir tasbih kami, ya Allah, Kau jagalah selawat kami, ya Allah. Wahai Allah, dengan taufik-Mu sajalah kami dapat melakukan semua ni, ya Allah, dan dengan ihsan-Mu lah Kau terimalah segala amalan kami, walaupun dengan kekurangan, ya Allah, walaupun penuh dengan kelemahan kekurangan, ya Allah, Kau terima, ya Allah. Berlemah lembutlah dengan kami, ya Allah. Janganlah Kau berkira sangat dengan kami, ya Allah, da'if-da'if yang umat hujung akhir zaman ini, ya Allah. Wahai Allah, dengan berkat kami adalah umat kekasih-Mu, ya Allah, Kau terimalah segala amalan kami, ya Allah. Kau ampunlah segala kekurangan kami, salah silap kami, ya Allah. Segala kekurangan kami Kau sempurnakanlah, ya Allah. Kelemahan kami Kau kuatkanlah, ya Allah. Keaiban kami Kau tutupkanlah, ya Allah. Wahai Allah, Kau terimalah segala-galanya di sisi-Mu, ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dalam keadaan Kau redha dengan kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik
وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ونفوض أمورنا إليك إنك بصير بالعباد وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.